Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada semua para penonton yang sedang menyaksikan live kita pada petang ini. Seperti biasa, hari Rabu 2:30 petang je, mestilah tak lain tak bukan segmen Isu 2PM, di mana segmen ni kita membincangkan mengenai rumah tangga, mengenai wanita, mengenai kisah-kisah cinta. Semua suka kan bercakap pasal cinta ni tu kan. Okey, dan insyaAllah kita doakan kepada anda semua yang mungkin ada yang sedang bekerja, mungkin ada yang sedang di rumah, tengah buat kerja rumah. Semoga segala urusan anda dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, berbalik pada topik kita hari ini, kita tak mau bincang panjang sebab saya rasa topik ini agak interesting. Sebab saya rasa semua orang berhadapan dengan topik kita hari ini, iaitu berkaitan dengan move on, tunggu atau paksa. Kenapa kita tanya? Sebab ada setengah orang dia ambil masa, orang kata bertahun-tahun untuk move on tuan Betul. Ada setengah orang dia ambil masa, orang kata sekejap je dia kata past is past tuan. Past is past. Yang dah lepas jangan kita kenang-kenang kan. Dan ada orang memang dia paksa. Dia memang paksa, dia kata kena lupa. Dia mungkin bagi orang kata masa lah. Kalau sampai hujung tahun ni dah kena move on dah. Ada setengah orang dia biar kan. Kata apa? Biarlah perasaan tu hilang sendiri. Betul. Sebab orang kata apa? Kita duduk dalam setiap orang kita mesti ada orang kata berhadapan dengan pengakhiran sesebuah hubungan. Tak kira kita waktu kita dalam hubungan percintaan ke, kadang-kadang suami isteri pun kita berhadapan dengan perpisahan. Betul. Kan, perpisahan yang hidup, bercerai, dan perpisahan yang mati, orang kata apa, dia pisahkan dengan kematian. Jadi kita tak naklah pandang move on ni kepada orang kata pasangan yang bercinta belum kahwin saja kan, tapi kita nak pandang dari aspek berumah tangga juga. Okey, boleh tuan jadi insya-Allah hari ni kita berbincangkan mengenai topik move on, tunggu atau paksa. Mungkin ada pandangan anda, boleh komen di bawah. Jadi bersama kita hari ini saya jemput daripada Pegawai Psikologi Bahagian Kaunseling UPM, iaitu Tuan Muhammad Rezwan Zamri. Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, Alhamdulillah. Sampai sini saya berjaya. Alhamdulillah, terima kasih. Masih Zah, ini pertama kali saya dalam Sekat Geli. Sangat excited. Moga-moga saya dapat berkongsi perkara yang bermanfaat. InsyaAllah tuan dah biasa sebenarnya tuan-tuan perempuan di luar saja, tuan dah biasa kalau tengok dekat kaca-kaca TV selalu kita nampak muka tuan okey, jadi insyaAllah hari ini kita nak kongsikan sikit berkaitan dengan topik ini bersama dengan tuan dalam lebih kurang 45 kesejam perkongsian. Tapi sebelum tu, kepada anda di luar sana yang mungkin tengah orang kata menyaksikan live kita, jangan lupa untuk like live kita pada hari ini, jangan lupa untuk share juga. Kalau korang ada pandangan, mungkin ada yang kata saya move on ambil masa 5 tahun, saya move on ambil masa 10 tahun, saya move on ambil masa sebulan je, boleh tinggalkan di ruangan komen. Mungkin ada sebab kenapa anda mengambil masa yang sedemikian rupa. Okey, dan jangan lupa juga boleh share dan sumbangkan star, okey, sehingga kata lebih ramai lagi yang akan mendapat manfaat daripada perkongsian kita pada hari ini, insya-Allah. Okey tuan, sebagai permulaannya boleh kita mula tuan? Boleh silakan. Okey. Tapi sebagai permulaan tuan, mungkin kita nak kata secara pendahuluannya, sebenarnya apa yang kita kena faham mengenai move on tu? Move on tu apa sebenarnya tuan? Okey, baik, bagus, soalan yang bagus Izzah. Dan perkara ni satu orang kata fenomena ataupun sebutan-sebutan daripada remaja kita hari ni kan. Apa pun move on kan. Kadang-kadang benda yang kecil pun kita termenung pun move on. Kau kena move on kan. Jadi move on ni apa? Kalau kita tengok dari segi bahasa Inggeris kan, kalau move on tu perpindahan. Okey, so ada juga definisi lain yang katakan to go on to a different place, different subject or different activity. Maknanya benda yang proses berpindah kepada satu benda yang lain. Satu tahap yang lain. Jadi kita lihat bagi saya dalam apa yang saya lihat hari-hari dalam sesi kaunseling, berjumpa klien, so dia ada 3 tahap move on ni. Pertama, proses terima. Proses terima tu yang nak terima kenyataan tu kan. Dia ada sedih, dia ada marah kan, ada yang menyalahkan. Okey, lepas proses dia dapat terima tu kan, so secara positif dia akan pasrah lah, dia akan pergi ke proses perpindahan. Itu yang move on. Dia baru nak move on, tapi dia masih lagi tahap tengah-tengah, dan seterusnya proses bangkit. 3 tahap tu. Dan proses itu kadang-kadang dia akan berbalik. Maknanya dia kena dia satu proses lah tuan. Tak boleh macam kata nak move on terus move on. Dia tak boleh. Dia mesti kena terima dulu. Yes, kena terima dulu. Ya, lepas tu ikut proses. Tapi kadang-kadang rasa macam dah, lepas tu patah balik. Betul. Macam tuan cakap, dia proses tu berulang-ulang. Tapi kan tuan, kenapa ni soalan yang orang selalu tanya. Kenapa move on ni susah sangat? Dah cuba banyak benda, kenapa susah?
Pertama ramai orang kata move on ni kita kena lupakan. Okey, sebenarnya proses move on ni bukan lupakan. Dia proses pergantian. Maknanya kita menghilangkan lekatan memori yang ada masa lampau itu yang menyakitkan. So kita kena ganti. Dalam psikologi pun apa-apa pun manusia ni dia ada minda sedar, separa sedar, bawah sedar. Nak sampai peringkat yang hilang terus bawah sedar tu dan sesuatu store yang sangat-sangat jauh ke dalam tu, dia perlukan masa. Jadi untuk membuang lekatan tu dia ambil proses yang lama. Jadi contoh kalau kita pergi ke satu pantai, kan, kita akan terkenang kita bersama seorang, kan, sama ada isteri kita yang tersayang dah meninggal dunia ataupun kekasih kita, kan. Okey, jadi nak lupakan memang tak boleh sebab pantai tetap yang sama, kita orang yang sama. Jadi apa yang kita nak move on adalah kita menggantikan memori itu dengan perkara yang lain, dengan benda yang baru. Maknanya kita bawa orang baru ke pantai itu. So itulah sebenarnya proses yang mereka tak tahu, tu yang dikatakan lekatan memori. Dan satu lagi, pengharapan. Dalam proses nak move on ni, dia ada lekatan memori yang dia rasa nak lupa tapi tak boleh lupa. Sebenarnya bukan proses lupa, memang tak boleh lupa. Dia ambil masa yang panjang sangat nak lupa. Dan dalam proses itu perlu no pengharapan, no hope. Kebanyakan mereka masih mengharap. Kan? Contohnya dia tak lepas habis. Betul. Dia berharap mungkin kot nanti dia clash, nanti akan bersama aku balik. So benda tu dia tak move on. Masih ada pengharapan. Masih pengharapan. Tapi kiranya tuan, move on ini adalah satu orang kata apa, bukan untuk kita melupakan. Betul. Sebab benda tu memang kita yang pernah hidup dengan dia. Betul. Kita ada banyak pengalaman dengan dia, kenangan dengan dia. Mustahil kita boleh lupakan. Betul. Jadi rupanya benda ni move on ni sebenarnya kita bagaimana kita nak menggantikan satu kenangan itu dengan kata dengan satu yang satu boleh kenangan yang barulah. Okey. Okey tuan. Tapi kita tahu juga tuan, balik pada kita punya topik tadi iaitu berkaitan dengan move on ini, sama ada move on ini perlu dipaksa ataupun kita nak biarlah masa yang menentukan, orang kata kan. Biarlah makan masa bertahun-tahun sekalipun janji move on. Macam mana pandangan tuan? Sama ada move on ni perlu paksa ataupun dibiarkan. Kan, dibiarkan dia pulih sendiri. Okey. Kita melihat kepada keadaan so sebenarnya proses untuk kita bangkit ni daripada terima untuk dia nekat maknanya dia buat proses aku nak move on. So itu baru berpindah, proses berpindah. Jadi nak sampai bangkit tu, proses tu ambil masa. Kalau ikut kajian katakan 100 hari. Daripada dia buat keputusan tu untuk dia betul bangkit 100 hari. Kebiasaannya 100 hari. Dia break the pattern. Dia break the pattern. Maknanya proses 30 hari pertama untuk terima orang baru, maknanya individu baru. Bukan orang baru, individu diri yang baru. Maknanya dia lah. Emosi yang baru, fikiran yang baru, kan. Dia bertindak benda yang baru. Kan? Bayangkan kalau sebelum ni dalam seharian dia ada rutin aktiviti dia. Kan? Pagi mungkin boyfriend ambil, kan. Lepas tu makan sesama, kan, dan sebagainya. Ada diselang-seli dengan WhatsApp, call dan sebagainya. So benda tu kosong, tak ada. Jadi nak benda tu dia nak berubah tu, benda tu tak ada. So benda yang proses 30 hari tu dia boleh terima ke tak? Boleh adapt tak? So terusnya 30 hari tu dia dah selesa, dia jadi satu habit. Dan 30 hari tu dia dah immune dan dia dah jadi itulah dirinya. So dia katakan 100 hari lah, maknanya 90 hari ke 100 hari. Okey, jadi kenapa yang dikatakan kata apa kita biarkan benda tu kan, katalah 3 bulan kan, 100 hari. Tetapi kalau terlalu lama mengikut psikologi dan ilmu psikologi dan sebagainya, jangan melebihi 6 bulan. Sebab 6 bulan dia akan pergi fasa jadi macam mana tuan? Dia akan pergi fasa depression. So kalau benda tu kerap kali membuatkan dia jadi negatif, kan. So mengikut satu pakar, dia kata Dr. Robert Firestone, dia kata kita ni dalam move on dia ada satu critical inner voice yang tu selalu ganggu. Maksudnya apa tu tuan? Dia macam seolah dalam proses move on tu dia dah disakiti, kan, akibat perpisahan, kan. Kita kata perpisahan hidup lah, kan. So critical inner voice tu selalu bermain, dia monolog dalam diri. Kan, sampai hati, kan. Kadang-kadang tengok WhatsApp dia bahagia, tengok kau bahagia, kan. Aku tak bahagia. Dia yang merosakkan diri dia. Dia menambahkan sakit hati dia menambahkan, kan. Jadi benda-benda itu yang proses itu yang buatkan kita kena paksa dia. Kena paksa dia sebab dia dah masuk, bila dah masuk stres, dia dah pergi anxiety, benda tu akan membuatkan dia akan pergi ke depression. Maknanya kita kena bantu. Yang tu maknanya jangan berlarutan sampai bertahun-tahun dia berada bukan di alam realiti lah.
Maknanya dia masih orang kata apa, duduk dalam orang kata bayangan, orang kata kenangan masa silam dia tu kan. Betul. Kerja dia nampak normal kan dia, tetapi sebenarnya dalam fikiran emosi dia masih yang di tahap lama. Kiranya tuan dia macam depresi tapi kita macam nampak kita boleh buat kerja macam biasa, cuma kita punya mentally, emotionally kita kan. Betul. Dia beradaptasi sebab dia terpaksa buat kerja cari duit kan, kadang dalam kehidupan dia kan. Tapi bila dia berseorangan, itulah yang menyakitkan dia. Kita kan tuan, macam tadi kita dah cakap pasal bertahun-tahun, ambil masa bertahun-tahun move on. Macam tuan tadi mungkin ada masalah dengan orang kata macam depresi, boleh membawa kepada depresi. Tapi kalau macam orang yang orang kata apa yang dah berkahwin, kebiasaannya kita akan nampak mereka susah untuk melupakan isteri, susah untuk lupakan suami. Makan masa bertahun-tahun. Macam mana tuan? Adakah itu termasuk golongan? Bila macam saya handle hari-hari kes rumah tangga, kes rumah tangga dia lebih berat berbanding pasangan bujang yang cewa bercinta. Sebab mereka belum melalui fasa berhubungan yang ada emosi tu yang sangat dalam. Maknanya kalau setakat cinta mungkin kita ada momen yang sekejap tapi mereka ni hidup makan bersama, tidur bersama, semua saat-saat itu bertahun-tahun kan, ada banyak memori. Bila banyak memori ini yang sukar terutama berlaku proses perceraian, maknanya perpisahan hidup dan perpisahan matilah. Jadi sebab satu lagi dia ada banyak orang kata apa yang berkait, anak, mertua, benda-benda yang tu yang buatkan dia sukar kan, sukar. Jadi contoh bila dia berpisah, bercerai misalnya, dia ada hubungan anak. Jadi dia masih kena bertemu, mana bekas suami atau bekas isteri kan. Kadang-kadang dia jumpa adik ipar dan sebagainya. So benda-benda macam tu, berita-berita tu akan berlega dalam hidupnya. Masih dengar dan sebagainya, masih lalu orang tu, masih datang ke rumah melihat. So mungkin pasangan tu dah berkahwin. So macam mana dia nak berhadapan? Itu sangat sukar lah. Sangat sukar. So maknanya orang kata kalau mereka yang dah berkahwin dan berpisah hidup sama atau mati, mereka lebih sukar lah. Lebih sukar sebenarnya. Lebih sukar. Okey tuan. Tapi kan kita nak tahu tuan, berkaitan dengan yang move on tadi lah. Memang kita tahu benda tu adalah takdir. Kita maklum sampai sini saja. Kita tahu kita kira bertindak secara waras kan. Kita tahu dah tak ada jodoh, nak buat macam mana. Tapi tuan, yang paling susah macam saya cakap tadi, susah. Macam mana kita nak orang kata terbuka hati, ikhlas, terima. Macam mana tuan? Baik. So benda tu dalam perkara ni, pertama dalam menghadapi situasi yang kata apa perpisahan dikatakan dengan takdir so kita kena mendalami betul-betul takdir ni. Takdir ni adalah perkara yang ditetapkan oleh Allah, mana dia kata apa, Allah Maha Berkuasa. So benda tu adalah hak Allah. Semua segala ciptaan di muka bumi adalah haknya kan. Macam seolahnya Tuhan mengambil haknya kan, siapalah kita kan. Macam Izzah nak ambil kata apa gelas ni, dia berasa takkan saya nak marah kan. Maknanya hak Izzah. Tetapi manusia ni kadang-kadang kata apa, ada satu pakar mengatakan dalam buku The Root of Life yang saya baca, dia kata the root cause of sadness punca utama kesedihan adalah the selfishness, mana kita pentingkan diri. Yang tu dia kata saya tak boleh terima kematian ni, saya tak boleh terima perpisahan ni, dia tak patut ceraikan saya dan sebagainya. Benda tu kita menuntut hak, kita pentingkan diri sampai kita lupa bahawa benda ni adalah mungkin suratan, mungkin takdir. Yang selepas itu baru bila dia dah bangkit, dia baru terima hikmahnya, baru dia tahu ini bukan jodoh terbaik. Kalau teruskan mungkin akan jadi, dia akan lebih tertekan kan. So benda-benda hikmah tu akan terbuka selepas melalui proses move on tu. Ya, betul. Kadang-kadang dia orang macam kita ni bila kita berhadapan dengan perpisahan, bukan satu benda yang mudah untuk kita terima kan. Mesti kita setiap pasangan kita mengharapkan hubungan itu berkekalan kan. Tiba-tiba dia terberhenti di tengah jalan. Dia memang sangat sukar lah tuan. Sangat sukar sebenarnya. Dan tak tahu juga kan, sama ada kan macam orang kata apa, kadang-kadang macam tuan cakap tadi, naik turun proses lah itu kan. Benda tu memang normal ke bila macam kita rasa saya dah move on, suddenly bila kita rasa kita contohlah kita dah nak jumpa dengan orang lain, nak ni kenalan baru, tiba-tiba kita rasa macam belum move on. Betul. Macam tiba-tiba macam datang balik yang perasaan-perasaan lama, kenangan-kenangan lama. Betul. Adakah itu satu proses yang normal? Itu sebenarnya berlaku dalam banyak kes dia sebenarnya dia belum pulih.
Dia belum pulih. Dia belum pulih. Sebenarnya orang yang contohnya dia, kita katakan semasa dia sihat normal dia boleh segalanya, mungkin boleh berlari, tapi bila dia sakit mustahil dia boleh berlari seperti sebelum ni. Itu umpama analogi lah. Macam orang yang sakit, dia lukai, so proses untuk dia kembali menjadi orang yang sebelum ni ataupun jadi individu baru, dia proses yang ambil masa, tapi bukanlah terlalu masa panjang sampai setahun. Okey, sebab dalam Islam kata yang sebaiknya adalah 3 hari kita merawat kesedihan tu. Maknanya 3 hari tu nak nangis lah. Kan nak nangis, nak luah lah. Tetapi lepas 3 hari kita kena bangkit. Sebab ada orang yang kita sayang, ada tanggungjawab kita dan sebagainya. Okey, so macam Izzah tanya tadi kan, macam berkaitan dengan apa tadi Izzah? Normal ke kalau normal. tiba-tiba kita rasa macam tak fun balik? Okey, itu normal sebab proses itu sebenarnya pertama proses yang kita nak lupakan kan, sebab kalau kita faham dia bukan proses nak lupa, dia proses untuk berganti. Jadi pergantian tu kita perlu gantikan dengan emosi yang baru, fikiran yang baru dan sebagainya kan. So bila saya gariskan, pertama dia dalam proses untuk dia nak sampai tahap yang nak pulih tu, dia ada proses melalui 6T lah. 6T maknanya T pertama tempoh masa. Tempoh masa kita yang set kan. Kalau kata tempoh yang contoh kawan baik kita, saudara mara kita, adik kita kan, kita lihat dia lama sangat, kita yang cakap, kita yang kejutkan dia. So kata kita kata 3 bulan je kita nak pulihkan dia mana dah lama sangat, dia dah 3 bulan dia itu berkurang bilik. So kita nak bantu dia kan. Okey, tempoh masa tu sama ada kita tetapkan orang yang alami ataupun orang yang ahli keluarga yang cuba paksa dalam untuk dia bangkit. So dalam proses tu kita kena terima. Ramai orang yang tak terima kan. Bila proses terima ni, contohnya kita kena terima bahawa dia dah bahagia. So masa untuk kita bahagia kan. Kadang-kadang benda yang mengharap tu yang menyakitkan. Betul. Itu yang kata kejap dia boleh, kejap tak boleh, sebab dia tak terima lagi. Dia masih ada mengharap. So benda-benda proses tu kena faham, terima. Lepas tu kita kena tapis. T yang ketiga, tapis. Maknanya dalam perkara ini kita kena buang benda-benda yang tak perlu kan. Tapi ni termasuk juga memori-memori silam kan, segala kenangan-kenangan barang-barang yang dibagi semua kena buang kan. Kita kena buang kan. Kalau perlu kita mungkin kita tak jadi friend dan sebagainya, so silakan. Sebab benda tu mengganggu. So kita tapis emosi, tapis fikiran dan sebagainya. Lepas tu kita akan jumpa, maknanya kita akan tumpu yang penting saja. T yang seterusnya lah kita fokus, kita tumpu. Maknanya apa yang kita dah buang benda-benda yang toksik, so kita nak tumpu. Benda ni bukan lagi halangan kan. So kita tumpu. Okey, dan seterusnya kita akan bila kita dah tumpu, kita akan nampak tenang, kita nampak haluan kan. Tadi banyak persimpangan kan. So kita dah nampak jalan kita yang lurus tu, kita akan tenang. Dan seterusnya dalam proses ni perlukan terapi. Sebab tu kadang dia bila berhadapan, dia perlukan circle, perlukan support, perlukan orang-orang yang contohnya kaunselor. Jadi proses tu mungkin ambil berapa lama sampai dia boleh berdiri sendiri. Betul-betul lepaslah. Yes, terapi, ilmu-ilmu yang dia ada tu boleh untuk rawat diri sendiri. Kan macam orang yang sakit, dalam proses tu dia perlukan pemantauan doktor, perlu makan ubat, perlu jumpa doktor berkala. Dalam proses lama dia dah boleh makan ubat sendiri dah. Dan dia katakan boleh pulih sebagai move on, dia tak makan ubat dah. Dia dah boleh proses untuk membuka hati dia kan, menerima alam baru daripada kena makan ubat, jumpa kata pakar psikiatri lah kan. Betul. Lepas tu dah sampailah dia boleh betul-betul melepaskan. Betul, boleh melepaskan. Tapi tadi tuan ada highlight berkaitan dengan T, tapis kan. Okey, berkaitan contoh, punya pandangan tuan lah pandangan tuan. Ada orang yang mana mereka memilih untuk orang kata macam tuan cakap tadi, erase semua, buang semua dengan block all the social media berkaitan dengan dia punya ex kan. Adakah itu pada tuan satu pandangan yang wajar, ataupun setengah orang dia rasa macam anak-anakan macam dia kata tak matang lah tindakan ni. Pandangan tuan? Sebenarnya tidak kan. Baru-baru ni ada saya diwawancara perkara ini juga. So ada satu universiti Bath di England mengatakan bahawa bila media sosial ni menjadi satu tekanan mental, so kita kena berehat. Tempoh rehat tu lah seminggu. Seminggu tu proses untuk kita saring balik kan, friend list, foto-foto kan, akaun-akaun yang tak penting kan. Kalau kita nak jadi orang baru, lebih baik kita jadi segalanya baru, fresh. Maknanya akaun baru kan. Jadi kita mula baru, walaupun kita sebelum ni followers dah ramai,
So mungkin perkara itu tidaklah begitu penting. Yang penting kebahagiaan diri kita. Sebab macam tadi Izzah tanya kan, kenapa tiba-tiba dia jumpa pasangan baru, dia masih tidak boleh, dia tak boleh move on. Dia sebenarnya merosakkan hubungan baru sebab dia belum memaafkan, dia belum terima. Jadi orang yang tak bahagia, dia tak boleh membahagiakan. Maknanya jangan buka ruang kepada orang baru selagi belum move on. Nanti sakit orang baru tu sebab dia akan terpaksa terima dan mendengar kisah-kisah individu yang lampau. Tapi kata macam contoh, ada orang yang memang dia merasakan itu adalah salah satu inisiatif untuk dia lupakan orang baru, ataupun salah satu inisiatif yang mana dia kata macam nak orang kata latih diri dia baliklah untuk menerima daripada past experience. Jadi pada pandangan tuan, maksudnya dia usaha untuk betulkan keadaan tu. Macam mana tuan? Sebenarnya itu yang terbaik lah. Maknanya dia dah kuat. Macam tadi kan, macam kita kan hidup dalam alam media sosial kan. So banyak kawan, kita pun benda-benda tu satu teman kita situlah ada antara circle yang positif dan sebagainya. Kalau kita kuat, kita just buang tapis benda yang tak penting saja. Kawan-kawan, mungkin contohnya pasangan bercinta. So di situlah kawan-kawan baik boyfriend, kawan-kawan baik girlfriend, ahli keluarga dah. So kita buang. Kita menerima orang-orang baru dan sebagainya, atau kekalkan orang-orang positif dalam circle media sosial tu. Kan itu ada proses untuk kita bangkit. Sebab dalam proses nak bangkit ni, kita tak boleh ada benda-benda yang dah hadir sebab kita tak kuat lagi. Tiba tengok berita dia nak kahwin, kan, undangan perkahwinan, kan, gambar dia bercuti, gambar something yang benda macam tu mengganggu kita. So kita nak, sebab tu kata tempoh seminggu tu supaya kita betul-betul rehat, shut down terus. Kira tempoh seminggu tu adalah untuk kita berehat daripada social media. Kalau kita nak social media pun remove yang ada orang kata connection dengan kita punya yang past lah. Kalau kita tak betul-betul lemah dan tak kuat, better kita mula dengan yang baru, akaun yang baru. Kalau kita kuat, teruskan, cuma kita buang benda-benda yang tak penting. Okey tuan, satu lagi. Ada setengah orang, dia memang dia tak blog apa pun, tapi dia cakap dia macam azam lah dengan diri dia. Dia kata kan, ni sebagai platform yang dia nak tunjuk dekat dia punya act dia lah. Macam apa yang dia dah hilang. Biar dia nak tunjuk, orang kata tak ada dia pun saya boleh jadi macam ni, tak ada dia saya boleh jadi macam ni. Baik. Pandangan tuan, adakah itu orang kata menyulitkan proses move on dia? Sebenarnya dia tak original move on tu. Tak original tak original. Saya sebab bila kita nak bahagia, kita tidak perlu menunjuk. Dia datang daripada true heart. Maknanya kita betul-betul kita pulih tu tanpa ada azam yang macam saya berkait dengan dia lah. Berkait. Dia macam masih toksik. Kita nak membuktikan. Jadi dia berlaku proses persaingan. So dia kahwin, aku nak kahwin. Dia ada anak, aku ada anak. Dia macam ni, dia pergi cuti. Kita sentiasa hidup dalam persaingan. Dia benda ni tak sihat. Jadi benda ni akan memberi tekanan lagi. Kalaulah pasangan tu lebih bahagia, kita pula tak dapat yang macam tu. Tak dapat macam tu. Dan hubungan baru, kita akan ada perbandingan dengan orang lama. Benda tu sangat-sangat tidak bagus. Jadi bila kita nak bahagia, kita bersih, kita menentukan hala tuju kita, ini diri kita. Kan? Jadi itu yang terbaik lah, itu original. Kalau tidak tu yang bila kita original, bila kita berjumpa balik pasangan lama terserempak mana-mana reunion ke apa, kita tenang saja. Kita okey dah lah. Kita okey dah. Kita dah bahagia. So kita menerima itu adalah kehidupan dia. Dia bukan lagi dalam kehidupan kita. Betul. Maknanya yang tadi tu satu persaingan yang tak sihat lah. Tidak sihat. Sebab dia akan mengganggu. Kita macam kita akan jadi stalker nanti. Itu betul. Okey tuan. Itu tadi kita nak, tapi kan tuan, kita nak tahu juga berkaitan dengan sesetengah orang kata apa pasangan, sesetengah individu yang mana kita tahu mereka masih lagi boleh berkawan dengan bekas kekasih mereka. Tak kisahlah bekas kekasih ataupun bekas suami atau bekas isteri. Setengah orang dia berkawan sebabkan anak, kan? Tapi ada setengah orang yang mungkin belum dikurniakan, maksudnya tak ada rezeki anak, pun masih boleh berkawan dengan kata bekas kekasih lah, bekas suami isteri tu. Jadi macam mana pandangan tuan? Ada yang mungkin tak boleh nak berkawan.
Okey. Dia macam ni, kita ada hukum logik, ada hukum agama lah. Okey, kalau agama kita menganjurkan kita menjaga ihtilat, maknanya hubungan batas lelaki wanita, kan? Contoh kalau kita suami isteri, bila kita dah berpisah, kita jadi co-parent. Kita berfungsi sebagai co-parent untuk membagikan anak. Jadi dalam perkara itu kita kena jaga batas lah. Jangan suka hati masuk rumah berkait isteri sebagainya, kan? Kita berbaik dengan mak mentua, macam seolah kita jadi macam menantu balik, kan? Lepas tu kita macam ayat-ayat teka-teka, tambah pula tambah sebab benda tu tak masalah, sebab benda tu boleh dirujuk, boleh berkahwin semula, kan? Benda tu sebab mungkin masa berhubungan ada masalah, lepas tu dia jadi hubungan baru. Okey, tapi masalahnya yang terjadi macam apa yang masuk Izzah tadi, kalau lah pasangan kita dah berkahwin, kan? Suami, bekas suami tiba-tiba terpaksa berhubung dengan bekas isteri, tapi isteri tu dah berkahwin, itu kena jaga ihtilat tu, batas, sebab dia akan dicemburui, hubungan dia akan jadi macam masalah, kan? Begitu juga maknanya kita berkawan atas dasar untuk anak saja. Jangan, maknanya kita kena profesional lah, kan? Jangan sampai WhatsApp masih teringat lagi cinta lama, tengok hari ni makin cantik. So benda-benda itu benda kita dah kata apa, kita dah melebihi batas itu. Dan lama-lama kalau orang kata lama-lama kita dah pernah ada perasaan tu. Lama-lama orang kata apa, makin digilap, kemungkinan boleh datang balik. Betul. Dia mengundang pada kecurangan. Kita dah ada hubungan baru, kita mengundang kecurangan pada pasangan kita yang lama. Maknanya tak kisahlah tuan, kalau macam jadi stranger terus, ada yang memang memilih jadi stranger terus lah antara berdua, tak apa. Kalau itu yang terbaik, itu lebih baik. Itu lebih baik. Maknanya kita tak ada hubungan apa-apa, kita remove terus, kan? Satu ketika kalau ditakdirkan Allah bertemu, maknanya kita dah cukup kuat, kan? Maknanya dia jadi kawan lama kita lah. Okey tuan, tadi berkaitan dengan kata apa, tuan ada sebut pasal depresi, betul mungkin dari pengalaman tuan sendiri ada apa orang kata tuannya passion, kan, yang berhadapan dengan situasi ini, yang mana depres, mungkin sampai kerja tak lurus, diri terabai, kan, disebabkan oleh orang kata apa, cinta tak kesampaian. Okey. Baik. Ada tak tuan? Mungkin ada boleh kongsikan? Ada satu kisah, kalau cerita kisah, tapi saya ringkaskan lah. Satu kisah ni, seorang pelajar yang ingin bunuh diri lah. Masa kejadian tu kebetulan alhamdulillah saya dengan tim-tim tu dapat bersebatan. Dia naik ke rooftop, kan? Naik ke rooftop, dia nak bunuh diri, kaki di hujung-hujung. Bila kita dapat aduan, so kita pergilah. So bila kita tengok tu, bila kita tengok secara logik, memang 4 tingkat, tak mungkin matilah, mungkin patah lah, kan, kemungkinan lah, kan? Jadi apa yang saya terfikir, mungkin saya nak tahu ada kisah dia. Jadi kita cuba berdialog lah dengan pelajar tu. So apa yang saya nak cerita ni, bahawa kita tanya, boleh tak cerita kenapa boleh terjadi ni, kenapa nak terjun. So perkataan yang muncul dalam pada ketika itu lah, semua orang tak sayang saya. Semua orang tak sayang. Bila kita tanya, bila dia irrational thinking, semua orang dia buat generalisasi. Jadi kita pun sebagai kaunselor, kita kata okey, semua orang boleh tak ceritakan siapa tu, siapa tu, at least saya boleh, kalau terjadi apa-apa, saya boleh bagi tahu orang-orang ni kenapa tak sayang ni. Jadi saya boleh, banyak orang-orang ni dia nak tinggalkan mesej, jadi saya sebagai orang yang messenger lah, yang kan. So dia senyap. So bila senyap tu, kita kata mungkin seorang je individu, bagi pengalaman saya, mungkin seorang saja yang ditujukan. Bila kita tanya adakah seorang perempuan, so dia mengangguk. Dan pada ketika itu nampak dia lemah, dan kaki dia cuba menjauhi. Pada ketika itulah kita cuba tangkap dia lah. Dan bila dalam sesi dia dah normal sebagainya, dah buat rawatan tu, kita tanya siapa, dia kata wanita tu. So dalam kita nak proses pulih ni, kan, sebelum dia betul-betul kita dapat tangkap, saya kata nak tak saya cakap berbaloi ke dengan seorang perempuan, anda nak terjun, apa kata saya bantu anda, mungkin boleh dapat balik wanita itu ataupun dapat lebih baik. So di situ adalah hope ni sangat penting. Dalam kita nak move on, kita ada kena hope. Maknanya kita akan dapat lebih baik, kita akan jadi lebih baik. Satu ni adalah satu hikmah, kan. So hope tu yang buatkan kita, maknanya semua orang ni tidak betul. Ini kisah yang putus cinta, rejection, kan, ataupun kata apa, banyak kisah-kisah cinta sebenarnya, dan rumah tangga paling banyak lah.
Kalau contoh tu ada tak pengalaman yang individu tersebut bertindak sedemikian, tak kisahlah maksudnya mengalami depression dan sebagainya disebabkan oleh nak move on daripada kehidupan yang lain. Contoh macam bukan daripada kisah percintaan lah, macam tu macam tak nak lupa kata past dia, mungkin pernah jadi apa-apa. Faham. Mungkin ada passion tuan? Kalau depression macam ni biasanya dari segi pekerjaan lah. Pekerjaan kan. So daripada pekerjaan ataupun kata apa, banyakkan di segi ialah pekerjaan lah. Pekerjaan yang di mana dia tak diterima, terlalu banyak fitnah. So benda-benda macam ni buatkan dia merasakan semua orang tak sayang, semua orang tak hormat, semua orang melakukan dia begitu. Dia rasa dunia ni zalim. Jadi proses nak move on tu, kita menunjukkan bahawa ada individu yang faham dia. So kita muncul hadirkan ni, ada orang yang faham. Bila dia rasa ada orang yang baik dalam dunia ni, ada orang yang faham, so dia mula datang satu emosi yang positif lah, fikiran positif. Di situ kita bukakan lah, maknanya dalam hidup dia ada banyak yang baik. Dalam hidup kita ni, kenapa kita tak bahagia? Sebab kita terlalu fokus 99% hidup kita dengan masalah dan benda yang kita tak suka. Kan maaf 1% yang kita fokus benda tak suka, sedangkan ada 99% dalam hidup kita yang penuh nikmat. Contoh kita tak suka pada seorang yang toksik ataupun bekas pasangan kita atau siapa lah yang tak suka, sebenarnya kita lupa yang kita ada kawan baik, kita ada ibu, ayah, adik-beradik, yang sebenarnya hidup kita sebenarnya bahagia, penuh nikmat. Kita selalu memfokuskan benda tu sampai kita anggap itulah 99%. Kita fokus itu yang kita rasa macam itulah masalah yang tak boleh nak atasi lah. Betul. Okey, begitu kan. Tapi kita nak tahu juga Puan, Tuan berkaitan dengan mungkin cara macam mana. Macam mana mungkin ada cara nak move on bagi mereka yang berpisah hidup. Tak kisahlah dia pasangan yang baru bercinta ataupun ibu bapa yang bercerai ataupun kata pasangan yang berpisah dengan kematian. Apa cara dia Tuan nak move on? Okey. So insya-Allah saya nak berkongsi. Kita pertama sekali kita kena buat pertama sekali kena ada 3C. 3C. Pertama, cepat. Jangan sebab benda yang lambat ni kadang-kadang kita akan buatkan emosi kita lebih macam kita jatuh ke satu lubang yang sangat dalam. Jadi nak keluar daripada lubang tu dah tentu ambil masa. Kan, sebab tu kalau boleh kata dalam proses yang kita nak ni, kita kena cepat bertindak lah. Cepat bertindak. Jangan sampai makin lalam makin dalam. Jadi kita dah jadi hanyut. Bila hanyut tu yang kita akan jadi anxiety dan depress. Hidup kita dalam paras bawah sedar. Kita makan, makan, tapi emosi kita, fikiran kita jauh ke dalam. Kita banyak berada dalam separa dan bawah sedar. Kan, so kita mengabaikan orang-orang yang menyapa kita, yang call kita, kan, benda-benda event di dunia semua kita tak ambil kisah, diri dia saja. Jadi kena cepat. So cepat terima, cepat bertindak. Seterusnya kita kena cari ilmu, C yang kedua. Jadi sebab dalam perkara ni sebenarnya media sosial dah banyak, saya kat Keli, kan, Facebook, TikTok dan sebagainya, banyak beri ilmu-ilmu tips-tips untuk move on, kan. Jadi ambil dah tips tu, jangan ambil saja, bertindak. Yang si ketiga adalah circle. Dalam kita nak buat satu perubahan, kita perlu ada support system. Kita kena ada kawan-kawan baik, kan, kaunselor, terapis, orang-orang yang baik sekitar kita untuk kita support. Yang untuk kita terus jadi keluar daripada move on ni 5M lah. Daripada tinggi sikit kita pergi 5M. Boleh ya Izal? Boleh, saya berkongsi. M yang pertama ialah kita menerima apa yang terjadi tu adalah kelemahan diri kita. Kalau kita cari kelemahan orang lain atau seorang tu, kita akan berada dalam move on yang tidak bangkit sepenuhnya. Maknanya kena cari apa punca, mungkin ada salah kita. Yes, ada salah apa kita. Yang berlaku. Yes, betul. Bila ada kelemahan tertentu yang buat kita mungkin kita jadi lebih baik, kan, mungkin sebabkan kita mungkin terlepas. Mungkin sebagai seorang suami mungkin tak bertanggungjawab, tak beri nafkah, ataupun leka, sibuk dengan pekerjaan hingga isteri tahu hati dan keluar daripada perkahwinan. Jadi kita kena lihat kelemahan, sebab memang Allah kata kita lihat, muhasabah diri. Kan? Yang kedua ialah memahami bahawa ini adalah satu pelajaran, ini satu iktibar. Apa yang berlaku ni kadang pasti ada hikmah.
Daripada kita faham tu kelemahan, kita memahami ini adalah satu iktibar. Kan? Okey, mempelajari. Okey, yang ketiga ialah memaafkan, bukan melupakan. Ini yang paling penting. Kan? So kita kena belajar maafkan diri kita. So kita dah buat silap, kan? So kita dah banyak merosakkan diri kita, menangis berbulan-bulan hingga tak peduli orang lain, kan? Ada kisah yang kata apa, ada makcik yang dia kehilangan seorang baby tapi dia mengabaikan 4 anak dia. Jadi dia depressed, kan? Bila dia sedar dia dah normal, baru dia faham bahawa dia bersyukur ada 4 lagi anak. Kan? So benda ni kena faham bahawa memaafkan dan memaafkan orang lain, itu sifat yang sangat-sangat bagus untuk move on. Bila kita bersyukur, Allah akan tambah nikmat, kan? Dia mungkin Allah akan hadirkan orang-orang yang lebih baik. Okey. Yang keempat ialah menjadi individu baru. So kita kena jadi individu baru. So itulah diri kita yang lama, kan? Izzah yang dulu, sekarang ni Izzah yang baru, kan? So itu kita kena jadi tak perlu buktikan pada pasangan pun, kita bukti pada diri sendiri. Okey. Yang kelima, yang terakhir ialah membuka pintu hati. Bila kita dah bahagia, kita dah jadi individu baru, kita pasti akan membahagiakan orang lain. Dan kebanyakan orang-orang yang begini, dia akan lebih bersyukur, lebih menghargai satu hubungan sebab dia dah ada kesilapan yang lalu, dia jadi lebih baik. Kan? Jadi benda-benda yang dia buat silap dulu, dia akan buat yang sebaik-baik supaya hubungan ini akan jadi lebih baik, lebih bahagia dan lebih tenang. Betul ya. Ada 3C, ada 5M. 3C, 5M. Kalau kata apa, masih tak mampu juga nak move on, macam mana tuan? Mungkin kena cari inisiatif lain. Kita kena kejutkan dia lah. Ya, betul. Dan daripada tidur yang panjang. Ya. Sebab kadang-kadang mereka memang memilih untuk, orang kata, duduk dalam kepompong itu. Betul. Tak nak keluar. Memilih untuk, orang kata, terus bersedih, tuan. Sedangkan kita, orang kata, kena belajar, kena cari cara macam mana kita, orang kata, boleh, orang kata, tuan cakap dia menggantikan. Mengganti. Kita bukan nak melupakan, benda takkan boleh lupa, kan tuan? Betul. Dalam hidup ni kita jangan melihat, kita jangan buat kerja Allah lah, jangan buat kerja Tuhan. Ada hak Allah. Kadang Allah menarik satu hubungan untuk beri hubungan baru ataupun jadi upgrade diri kita. Jadi kita buat hak Allah, mana kita jaga diri kita, kan? Allah bagi mata, bagi kekuatan macam kecantikan pada Izzah, kan? Handsome macam abang kita ni. Jadi kita kena hargai benda tu. So janganlah kita mempersoalkan benda yang tak ada. Apa yang ada kita syukuri dan kita upgrade diri kita. Kita tunaikan hak Allah, kan? InsyaAllah Allah akan ganti yang lebih baik. Banyak cara sebenarnya nak move on. Kita je orang kata apa, orang kata menutup fikiran kita. Betul. Kan? Macam tuan cakap tadi, kita menutup 99.9% tu. Betul. Kepada benda yang patutnya ada banyak lagi nikmat. Banyak lagi nikmat, kan? Tapi fokusnya pada satu masalah itu saja. Okey. Jadi tuan, kita nak tahu juga, mungkin bagi ibu bapa yang berpisah dengan kematian, kan, ataupun berpisah dengan perceraian, macam mana ibu bapa ni nak bagi anak-anak ni faham akan situasi apa yang tengah berlaku, sedangkan mak ataupun ayah tu pun nak move on juga, tapi nak nampak kuat depan anak, macam mana? Betul. Okey. Sebenarnya intipati untuk bahagia ialah memberi, bukan menerima. Kadang-kadang kita terlalu menginginkan penerimaan tu, baru kita nak beri yang terbaik. Contoh, bila kita ada suami yang baik ataupun suami yang bahagia, baru kita nak bagi kebahagiaan kepada anak. Kadang tak tentu juga. Dalam proses yang kita bahagia tu, kadang kita lupa. Kan? Jadi untuk kita nak membahagiakan atas apa benda yang kita terima, ujian tu, kita ada lagi anak, kan? Makna kita memberi hak anak tu. Kita kecewa, jangan menzalimi orang yang di sekeliling kita. Kita nak turut orang juga berduka dan sedih dengan apa yang ada. Kadang-kadang Allah beri ujian tu pada kita. Kenapa kita nak menzalimi orang-orang sekeliling, terutama anak? Kan ada kes Izzah, isteri yang menangis berkurung dalam bilik. Ini kes benar yang klien saya. Sedih berjam-jam sampai dia lupa anak 2 orang. Seorang 5 tahun, seorang 3 tahun, yang lapar, menangis sampai tidur, bangun mak tak keluar. Akhirnya dengan lapar tu dia kutip makanan dekat tong sampah. So bila dia sedar benda tu, dia dah menzalimi anak-anak. Benda ni akan mendatangkan kesan psikologi anak-anak tu lah. Betul. Kesan psikologi. Dan kadang-kadang tu tanpa sedar dia marah dengan pasangan dia yang bercerai tu, pasangan suami sebagainya, sampai dia tengking anak, marah anak. Okey. Benda ni sangat-sangat tidak bagus.
So banyak kisah-kisah yang saya terima selama 20 tahun ni. Benda tu menginsafkan saya lah. Jadi benda ni mungkin bagus saya boleh berkongsi supaya mendatang inspirasi. Jangan kita menzalimi orang. Orang tak salah pada kita, anak tak salah pada kita. Kadang-kadang keluarga kita pun tak salah. Tapi Allah uji kita. Kenapa kita nak buatkan semua dunia ni terkesan dengan kita. Betapa pentingnya diri kita. Kan? Jadi kita bangkit untuk berikan sayang. Sebab tu bila bahagia, definisi bahagia adalah memberi. Baru kita akan dapat bahagia, kan? Maknanya kita kata apa? Mungkin kita tak dapat sepenuh kebahagiaan tu. Tapi kita beri macam orang sedekah. Kan? Kenapa orang kata sedekah tu kaya? Sebab kita bersedekah, Allah tambah nikmat tu. Bila kita mungkin kita kurang kasih sayang, kita ditinggalkan, tapi kita beri sepenuh kebahagiaan pada anak-anak. Anak-anak cukup makan, cukup kasih sayang. Jadi Allah akan gantikan benda tu, insya-Allah. Kalau nak bercakap dengan anak-anak tu kan, macam situasi yang tengah berlaku. Faham. Macam mana nak orang kata ayat dia tu. Setengah parents dia rasa itu satu perkara yang sangat suka. Macam mana nak susun ayat. Anak tak sedih, kita pun tak sedih. Faham. Kalau lihat, kalau contohnya seorang isteri kan, seorang ibu yang ditinggalkan, dia berbeza dengan lelaki. Lelaki kadang-kadang dia suka memendam rasa. Dia luah pada kawan-kawan. Tapi kalau ibu ni kita nampak tangisan demi tangisan. So dia membebankan anak-anak. Kita tengok kalau anak remaja yang boleh kita berkomunikasi, kita berterus terang. So bila nak move on ni, kita kena ada circle yang memahami kita. Contohnya anak-anak remaja, kita berterus terang kata ibu kata apa dah berpisah dengan ayah. Jadi sekarang ni kita hanya 3 orang, 4 orang dalam rumah ni. Jadi kita kena tolong-menolong, bantu ibu akan jadi sampai dia. So benda-benda tu kita cakap dengan anak. Sebab anak ni dia tak boleh faham keseluruhan, tapi sikit-sikit. So sebelum ni ayah hantar sekolah, sekarang ni ibu hantar. Ibu ambil. So kita bagi tahu pelan-pelan. Dalam proses yang mereka rindu dan sebagainya, kita akan ada jawapan. Bila kita tenang, akan ada kreativiti. Itu yang Allah beri ilmu demi ilmu. Dia tak perlu diajar. Nanti kita sendiri akan datang bila kita tenang. Bila kita tak tenang, kita keluh kesah dan kita rasa sedih, itu yang kita akan ketempias emosi itu pada anak-anak. Kan kita marah, kan tak faham, ibu dah berpisah, kenapa nak tanya banyak kali. Jadi kan kepada anak-anak yang kecil, kita abaikan, mereka beri keseronokan. Mereka nak bahagia. Mereka tak faham apa itu berpisah, apa itu kematian. Jadi kita gantikan memori yang seronok saja. Jadi sampai anak tu kata, tak ada pun seronok juga dengan ibu. Betul. Kan? Itu yang antara benda-benda yang saya boleh advise lah. Betul tuan. Kadang-kadang kita bila ada emosi kita, kadang kita marah, orang sekeliling pun akan tak best lah tuan. Betul. Betul. Sebab kadang-kadang itu akan efek lah anak-anak. Betul Izzah. Sebab kena ingat kesedihan apa juga sengsara semua bersifat sementara. Sampai satu masanya akan ada perkara yang mereka akan lupakan. Akan dia nampak hikmahnya. Akan nampak hikmah. Okey tuan. Tapi tuan, tadi kita dah bercakap pasal move on dalam hubungan kan. Macam tadi saya ada tanya sikit berkaitan dengan macam mana kalau setengah orang itu dia tak boleh nak move on dengan masa silam dia. Contoh seorang anak yang mungkin dia berhadapan dengan ibu bapa dia sebelum ni mengongkong dia, nak buat ni tak boleh, nak buat ni tak boleh. Jadi dia memendam, dia memberontak. So dia dah besar tak boleh nak move on. Dia rasa macam dah besar pun masih tak boleh nak memaafkan mak ayah dia ke. Mungkin ada lagi situasi lain yang seakan. Jadi macam mana tuan? Saya berkongsi ada seorang klien saya, dia dah dewasa lah, umur pun 40 datang kepada saya. Dia masih memendam marah kepada ibu dia yang masa ibu tu mendera dia masa dia kecil kerana berpisah dengan ayah. Masa dia mengandung tu ayah buat hal. Jadi dia berdendam dengan ibu mendera dia, marah dia, kata ini anak sial lah, yang sebabkan dia ni lah yang buatkan ayah buat perangai sebagainya. Sampai dia dewasa, sampai ibu meninggal pun dia tak ada perasaan. Numbness, tengok kubur apa semua dia tak ada perasaan. Dia marah yang amat sangat. So benda terbawa. Sampai ayah yang masih hidup pun dia tak ada ambil kisah. Sampailah perkahwinan dia pun sama. Jadi dia melihat semua orang tu dia tak boleh bagi kasih sayang sebab dia tidak dapat kasih sayang sepenuhnya. Dia akan efek. Dia akan efek rumah tangga juga. Sebab tu benda-benda macam ni kita kena gantikan benda-benda tu. Pertama, kita kena buang benda-benda yang tak baik.
kan. Sebab tu kita dalam proses kaunseling kita akan bagi di satu pemikiran. Mungkin pada ketika itu yang ibu tahu. Ibu tak diberi pendahan ilmu, kan. Ibu sangat tertekan, kan. Dia bukan tak sayang, tetapi mungkin dia itu cara dia lepaskan, kan. So itu buatkan dia lebih kuat sampai sekarang. Dia menjadi seorang kanak-kanak yang kental sampai berjaya, level CEO ni, kan. Itu antara benda yang dia bangkit. Ada hikmah di situ. Tapi dia nampak adalah kebencian. Jadi benda-benda macam ni sangat tak bagus, kan. Pertama apa yang saya boleh bagi ialah kata apa, kita kena gantikan pemikiran yang dah rosak tu, yang tak rasional tu. Sebab benda tu ada mindset. Bila kita tanya kenapa, dia akan ada satu prinsip yang salah. So bila kita tanya siapa cakap macam tu, siapa yang buat macam tu, so diri sendiri. Diri sendiri yang buat hukum, diri sendiri yang buat satu ilmu baru, pandangan baru. Benda tu kita kena ganti. Kita katanya yang normal macam mana? Adakah tak ada orang yang beri kasih sayang? Adakah tak ada ibu yang baik? Kan? Takkan tak ada. Kan kalau pada ketika itu mungkin itu yang mereka tahu. Sekarang mungkin anda dah ada terdang ilmu, kan. So mungkin akan jadi tidak bersebegitu, macam tu lah. Jadi itu yang saya boleh bagi tahu. Kita akan membuka lah, cuba untuk membuka fikiran dia. Betul. Nampak secara positif. Nampak lebih positif dan sebagainya. Dia perlu ada seseorang yang membuka balik. Macam kita postmortem bedah balik. Ni fikiran lama dia, kita masuk fikiran baru. Emosi lama masuk emosi baru. Okey tuan. Tadi kita dah tahu berkaitan dengan kalau macam kita nak move on, apa yang kita kena buat. Tapi ni kalau macam mana orang sekeliling? Macam mana orang sekeliling nak bantu mereka yang sedang berhadapan dengan situasi move on ni? Apa tindakan kita boleh buat? Okey, baik, bagus. Soalan yang bagus. Okey, apa yang saya boleh katakan, kita ada 5S lah. 5S lah. Semua akronim sebab saya nak memudahkan supaya faham. Betul. Okey, S yang pertama kita kena sokong lah. Sebab kita kena faham hari ni kawan kita, hari ni adik-beradik kita, mungkin sesiapa dalam hidup kita hari ni dia terima musibah, hari ni dia diuji. Kita tak tahu bila giliran kita. Jadi kita kena sokong. Kita kena ada semangat tu. Kita kena sokong. Okey, bila sokong, S yang kedua kita sedia membantu. Kadang-kadang waktu ni dia perlukan pertolongan kita, kan. Dia tak boleh nak drive. Dia tak boleh kadang-kadang makan pun tak selera. So kita kena provide dan sebagainya. Ini waktu kita membantu dia. Yang ketiga adalah sedia mendengar. Kadang-kadang tu kadang kita tak bantu apa-apa, kita mendengar tu pun itu the best terapi. So kita dengar, luahkan supaya walaupun kita tak dapat bagi jawapan tuan. Betul. Hari ni dah mudah. Kadang-kadang mungkin dia kurang bilik sebagainya, kita boleh WhatsApp dan sebagainya. Okey, aku buat video call, aku boleh buat Zoom, Google Meet, kita bercakap. Jadi kita nampak benda hidup. Kan. Jadi yang terbaik ialah fizikal lah. So kita berjumpa, kan. Bila yang ketiga kita kena jadikan satu sistem. S ni sistem, makna sistem circle yang baik. Jadi bila dia dalam keadaan nak bangkit tu, dia tahu ada orang, individu yang sayang dia, individu yang prihatin, yang nak tolong dia. So kita jadilah sistem tu. Jangan jadi sistem yang mengecam, yang menambah beban dia, kan. Jadi netizen, kan. Cukup netizen ada, jangan kita jadi netizen. Kita jadi kata apa, kalau boleh kita jadi kaunselor dia, kita jadi doktor hati dia, kan. Jadi insya-Allah yang tersedia adalah spiritual ni sangat penting. Kadang-kadang ni benda macam ni yang buatkan kita akan sebab bila kita dunia logik, kenapa berbisnes, kenapa saya diuji, kenapa Allah ambil orang yang saya sayang. Benda ni memang tak jawapan, hanya spiritual saja. Bila spiritual kita faham bahawa ini kuasa yang lebih berlebih daripada kuasa kita, kan. So benda macam ni orang-orang yang tahu ilmu agama, di situ kita kena bagi input yang bagus. Kan Allah sayang kawan kita ni, kan, sebab tu diuji. Kalau boleh kita ceritakan kisah-kisah, kan. Sebenarnya benda ni dah berlaku zaman-zaman dulu pun, kan. Apa yang berlaku ini berlaku pada kisah Nabi pun, kan. Mereka diuji. Apalah kita sangat diuji, kan. Jadi kita rasa macam kita tak patut diuji. Mana kita lagi hebat pada Nabi dan sahabat-sahabat, kan. Sebab kita tak nak diuji, kan. Jadi itu benda yang paling penting, spiritual.
Terkesan saya tuan Tuan cakap yelah kadang-kadang kita memandang macam kita yang ada masalah yang paling berat tuan Betul. Tapi siapa kita untuk orang kata menidakkan ujian tersebut tuan Betul. Okey, terkesan saya hari ni. Terfikir sekejap Okey, tuan sebenarnya kita dah membincangkan lebih kurang saya rasa hampir 45 minit, lebih 45 minit agaknya. Dan mungkinlah tuan kata sedikit sebelum kita habiskan live kita pada hari ni, ada pesanan yang nak disampaikan kepada mereka yang mungkin tengah nak move on. Okey, baik. So dalam perkara kita nak move on ni kan, sekali lagi saya ingatkan bahawa jangan ambil ilmu yang salah kan, jangan memahami perkara yang salah kan. Cuba dalam kita scroll atau mencari kita search ilmu-ilmu dekat media sosial, tak salah kita bertanya yang pakar kan. Kadang-kadang kita cedok tak boleh, tak kenalah dengan aku ni, tak boleh kan. Kita yang penting kita tanya yang pakar kan. Tapi saya tak nafikan, saya sendiri melihat content creator yang ada ni sangat-sangat membantu kita jadi suka yang bagus. Betul. Kan tak kisah pun siapa pakar dan tidak, yang penting jangan bagi input yang salah. Kan kata contohnya move on, kita kena cari pasangan sampai 10 kali pasangan baru kita jumpa. Jangan bagi ilmu yang salah kan. So kata apa, sebelum kita nak menerima pasangan baru, kita bahagiakan diri dulu, terima diri kita dulu jadi orang baru kita boleh buka pintu hati. Maknanya kita dah bersih. Kan kalau tidak kita akan ada perbandingan, kita akan ada benda-benda yang kita cuba masukkan orang individu A yang dulu, kita cuba masukkan ciri-ciri pada individu B. Jadi dia tidak adil kan. Jadi jangan merosakkan orang sekeliling kita dengan masalah kita, dan kena ingat bahawa semua ujian ni adalah datang daripada Allah. Allah sayang kita kan. Kita hidup ni satu destinasi menuju kematian. Kena ingat tu, dalam menuju kematian tu ada banyak ujian-ujian kan. Kadang-kadang orang yang dah sampai dulu kan, kata apa, kalau perceraian tu masih dalam, saya buat analogi macam dam ular kan, kita seronok dah sampai 99 kita turun rasa balik, kan, turun balik. Kita kadang-kadang ujian-ujian, kadang benda-benda macam tu adalah satu ujian yang buatkan kita ada banyak belajar dalam tu. Tetapi mereka yang meninggal tu dah sampai ke 100 lah. So kita mendoakan mereka. Betul. Mereka dah sampai satu destinasi, mereka dah sampai kan, macam dah kita belum lagi. Betul. Kita belum lagi. Jadi banyak lagi kita kena belajar sampai masanya kita akan sampai ke dam ular tapak ke 100. Ya, betul. Itu dia kata satu pengakhir ataupun kata ending lah, conclusion yang sangat mantap kan Iwan kata banyak terkesan saya hari ni kan. Banyak orang kata ilmu-ilmu input yang tuan kongsikan. Ada cara-cara nak move on, ada 3C, 5M tadi, 3C tadi saya ingat. Orang kata apa, cepat bertindak lepas tu cari ilmu. Jangan duduk diam-diam kan. Jangan harapkan orang kata apa bulan jatuh ke riba kan. Dan yang ketiga tadi circle kan, kena jaga circle kan. Jadi sebenarnya banyak sebenarnya yang kita boleh buat. Kadang-kadang kita orang kata macam saya cakap tadi lah, kita duduk pada kelompok yang sama, kita tak nak bergerak. Dan kita mengharapkan benda tu akan pulih sendiri tanpa kita ada inisiatif tindakan yang kita ambil untuk diri kita sendiri. Ya tuan. Dan macam tuan cakap tadi, kita bukan nak melupakan. Setengah orang cakap tak boleh lupa. Bukan nak lupakan, tapi kita nak menggantikan dengan orang kata sesuatu yang Allah dah tetapkan dengan yang lebih baik. Okey. Kata okey. Cukup tuan untuk kita punya perbincangan hari ini. Saya rasa macam tak cukup. Macam banyak sebenarnya tuan kongsi, tapi nak lagi Izzah punya kan. kesimpulan tu lebih menarik. Boleh ganti tempat tuan. Okey, boleh. Tadi gurau je. Okey. Jadi insya-Allah terima kasih banyak tuan kata bersama dengan kami hari ini. Insya-Allah ada rezeki kita jumpa lagi tuan. InsyaAllah. Alright, okey. Jadi setakat tu je kita punya live pada petang ini. InsyaAllah kita jumpa lagi di next live minggu depan. Assalamualaikum.